berniaga adalah ibadat versus berniaga dengan ibadat. Okay, muka surat 145. Kita tengok muka surat 145 buku ni. Okay. Ada perbezaan besar antara berniaga adalah ibadat dengan berniaga dengan ibadat. Berniaga adalah ibadat itu perkara yang diterima ramai. Malahan hakikat Islam itu sendiri mengakui perkara ini. Berbeza dengan berniaga dengan ibadat, iaitu mencari wang dengan cara melakukan ibadat. Ia melibatkan perdebatan yang panjang lebar dalam kalangan ulama-ulama Islam. Okay, aku quote sekali muka surat 161. Dia tentang perbahasan boleh ambil duit tak mengajar agama. Contoh orang yang berniaga dan dia kata berniaga adalah ibadat kan. Dia kata berniaga adalah ibadat, maksudnya ialah berniaga ni Nabi ajak berniaga. Nabi bawa perniagaan, kata berniaga yang betul tak ada masalah. Itu satu ibadat yang boleh bawa pahala kepada kita. Tapi berniaga dengan ibadat. Okay, contoh aku baca 30 juzuk Al-Quran kat hang, aku sedekah kat orang sekian-sekian, aku ambil duit. Contoh. Ataupun aku mengajak agama, lepas tu aku ambil duit. Adakah itu pun dikira sebagai berniaga dengan ibadat? Dia bawa kepada pula perbincangan tentang adakah orang yang mengajak agama ni boleh ambil duit. Orang yang, contohlah asatizah yang mengajak apa semua. Dan adalah jawapan dekat dalam buku ni. Aku share dalam muka surat 161 kan. Okay. Daripada perbahasan ini jelas bahawa pendapat yang mengatakan keizinan mendapat upah atau gaji dengan mengajar ilmu yang berkaitan Islam adalah perkara yang dibenarkan. Namun begitu keizinan itu tidak bersifat mutlak. Dia kata sebaliknya terikat dengan beberapa perkara penting, iaitu seperti berikut. Penetapan bayaran itu tidak sampai menggagalkan kerja dakwah. Ini seperti meletakkan kadar harga yang terlalu mahal sehingga pihak penganjur terpaksa membatalkan program dakwah kerana kadar yang mahal tersebut. Yang kedua, ucapan berkaitan dengan agama tidak mengikut kehendak penganjur yang meminta diselewengkan kebenaran seperti mana yang telah menimpa kaum Yahudi dan Nasrani. Yang ketiga, bayaran bukan berdasarkan ilmu agama itu, tetapi berdasarkan kos lain itu seperti kos minyak, masa dan sebagainya. Ini kerana ilmu agama tidak boleh dijual beli. Tetapi kos perjalanan dan minyak itu melibatkan keperluan kehidupan dalam menjalankan tugas dakwah. Yang keempat, ucapan yang berkaitan dengan agama itu bukan bagi menegakkan kezaliman dan menjatuhkan keadilan, ataupun menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Dan yang kelima, muka surat 162, tidak menetapkan harga sehingga memberi imej buruk kepada Islam, dakwah, malahan pada pendakwah-pendakwah yang lain. Aku teringatlah aku tengok satu video, aku dengar Ustaz Samsuri. Dia cakap, dia bagi tahu pasal isu ni lah. Nak mengajar agama boleh ambil duit ke tak, boleh ambil upah ke tak. Dia kata orang asatizah ni yang mengajar ni jangan letak harga. Tapi kalau orang bagi, ambil. Cuma orang yang bagi tu patut padan, fikir sendiri. Nak bagi kat ustaz ni berapa, dia main daripada mana, kos dia kira tu lepas semua. Okey, kot 200 cukup kot. Kalau macam kita ajak dia sembang online, bagi sembang online, dia dengan elektrik dia lagi apa semua, 150 ke 200 ke. Dan kita tengoklah kos kita boleh bagi ke tak. Okay, macam 200 kot, 150 kot. Ataupun sembang dengan ustaz. Setengah ustaz yang aku pernah jumpa, dia pun tak suka kalau kita tanya harga. Sebab dia kata, aku bukan berniaga dengan agama ni. Hampa nak bagi apa, bagi. Tapi pada masa yang sama, kalau dia dapat tu sikit sangat, tak cukup dengan kos dia nak main rugi balik ke dan sebagainya, dia mungkin akan withdraw. Dia akan cakap, sorry lah, saya tak boleh pergi dah mengajar. Faham ambil lah. So dia perlu ada kefahaman dalam isu ni. Sebab ustaz yang mengajar tu, dia buh minyak kereta dia buh minyak kan, bukan dia buh ayak. Ayak apa kena bayar? Bayangkan minyak kan. So macam sekarang ni kena ada, ya kalau kita boleh sembang dengan ustaz tu, sembang lah. Tapi kalau tak boleh, dia mungkin marah bila kita tanya pasal harga. Tak apa, tak ada masalah. Kita bagi je setakat mana yang kita mampu. Tapi kalau sampai seorang ustaz letak harga sampai 5-6 ribu, 1 jam lebih dia bercakap, tak payah. Aku tertinggal ustaz macam tu. Malah lah. Kadang-kadang bagi hang
Kalau aku bagi kat hang 5-6 ribu pun, hang merapu je. Duk sembang benda sama, cerita ni. Buat apa? Rugi masa je. Kalau 5-6 ribu tu 1 jam lebih, kenyang dengan hang cakap pasal Al-Quran, hujah hadis apa semua. Seronok lah nak panggil. Bayar 1 juta tak apa. Ni minta harga gila-gila lebih tinggi. Lepas tu hang mai, kadang kita tak bawa ke. Contoh, cakap benda merapu, duk menyanyi je, cerita pasal benda yang orang awam pun boleh cerita. Tak perlu panggil ustaz pun nak cakap pasal benda tu. Tapi kos gila-gila punya. 5-6 ribu. Kau lagi lebih daripada tu kau. Tak payah. Tinggalkanlah ustaz-ustaz jenis macam tu. Baik cari tutup guru yang mengajar. Kita banyak sikit. Ataupun kita banyak takat mana kita mampu. Dia pun tak berkira ke semua. Dia ajak gila-gila. Kita puas. Dan dia bawa pasal Quran dengan hadis yang mendekatkan kita dengan agama yang Allah Ta'ala redha ni. Lebih better macam tu. Lebih baik macam tu. Tinggalkanlah ustaz-ustaz yang letak harga gila-gila lebih tinggi. Itu saja. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Book surgeon, analyse, scrutinize, criticize. Ayak pun kat setengah. Ayak pun kena bayar. Kat setengah tempat ayak tak ada.